Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kelapangan, nikmat kesihatan. Kita berjumpa pada kali ini, yang mana tazkirah hari ini saya ingin mengupaskan sedikit sebanyak dari surah An-Nur ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fakhsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu samiul alim. Dalam ayat ini Allah berfirman dengan maknanya, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman itu siapa? Kitalah, yang ini umat Muhammad yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu sekali mengikuti langkah-langkah syaitan ataupun perbuatan syaitan. Barang siapa yang mengikut langkah-langkah syaitan, dikatakan maka sesungguhnya syaitan itu akan menyuruhnya berbuat yang keji dan berbuat yang mungkar. Okay? Dan ketahuilah, tidak kerana anugerah Allah kepadamu semua dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun di antaramu yang dapat suci untuk selanjutnya. Akan tetapi Allah akan mensucikan siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat ini kita selalu dengar dan baca, dan kita tahu Allah berfirman, wahai orang beriman, janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan. Kenapa? Sebab syaitan atau iblis sudah bersumpah di depan Allah, dia akan menyesatkan umat Muhammad apabila dia engkar kepada Allah untuk sembah kepada Nabi Adam. Jadi apabila dia dimurka oleh Allah, dia dikeluarkan di syurga, dan dia berkata pada Allah, akan aku sesatkan anak Adam. Jadi kita lihat, dan Allah memberikan kita supaya apa? Mengingatkan kita jangan mengikut langkah-langkah syaitan. Kita lihat dalam hadis lain yang bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang maknanya dikatakan dalam hadis yang dikatakan hadis sahih, apa? Rasulullah bersabda, sesungguhnya syaitan itu mempunyai kepentingan kepada anak keturunan Nabi Adam, dan begitu juga malaikat pun mempunyai kepentingan yang sama. Okey, adapun kepentingan syaitan itu dikatakan menjanjikan, perjanjian, atau dikatakan adalah perkara-perkara yang jahat dan mendustakan yang hak. Itu syaitan ni, Pak. Okey. Malaikat pula dikatakan menjanjikan adalah yang bagus dan yang baik dan kebenaran dan yang hak. Jadi kita lihat di situ perjanjian syaitan, kemurkaan kepada Allah dan yang batil, dan perjanjian malaikat pula dikatakan yang benar dan yang hak. Dan dalam hadis, maka barang siapa menemui kepentingan-pentingan ini yang baik dan yang benar, maka hendaklah dia mengetahui bahawa itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kadang-kadang kita dapat nasihat kepada orang yang baik, itu adalah nasihat yang ilham Allah turunkan kepada orang itu untuk menasihatkan kita. Dan kalau kita jumpa orang yang mengajak kita kepada kemungkaran, kita tahulah perkara itu daripada na'uzubillah lah, kan. Okey.
Dan maka hendaklah dia berkata apa kalau kita dapat orang yang menasihatkan kita cara yang baik, kan, mana dia menunjukkan kita kebaikan. Dan apabila kita dapat situ, kita dikatakan bersyukur dan bersebutlah alhamdulillah, segala nikmat pada Allah. Okey. Dan barang siapa yang menemukan yang lain selain daripada kebaikan, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang dirjam. Maknanya kalau segala kemungkaran, kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang tidak diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berlindung kepada Allah. Alhamdulillah min zalik. Okey. Kerana apa? Kerana syaitan dia akan menghasut manusia dan dia akan mengajak manusia kepada kemungkaran. Kita balik dalam cerita lain, diterangkan daripada Wahab bin Muhabbin bahawasanya menceritakan Allah telah menyuruh syaitan datang kepada Rasulullah. Okey, pada satu ketika dikatakan Allah telah menyuruh iblis. Syaitan ni iblis samalah, iblis syaitan. Okey. Datang kepada Rasulullah untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syaitan pun datang menemui Rasulullah dengan keadaan menyerupai orang manusia, orang tua yang elok, yang bersih, yang pakai tongkat. Datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Terus Rasulullah bertanya, bila dijumpa Rasulullah bertanya, "Siapa engkau?" Dan dia menjawab, "Aku adalah iblis." Okey. Datang kepada Rasulullah, dia tanya, okey, "Siapa engkau?" "Aku adalah iblis." Beliau Rasulullah SAW bertanya lagi, "Mengapa engkau datang kemari?" Dan iblis pun menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku supaya datang menemui engkau dan menjawab semua hal yang engkau tanyakan kepada aku." Dia datang berkata kepada Rasulullah SAW. Okay, ini peluang Rasulullah lah untuk tanya dia apa yang selalu, yang perkara-perkara yang akan Rasulullah bertanya tentang iblis. Ini Allah mengajar manusia. Kalau tak silap saya, dia datang waktu Rasulullah tengah mengajar para sahabat. Okey, nanti kita tengok. Okey, apabila ditanyakan, Rasulullah bertanya, "Wahai iblis, berapakah musuhmu dari umatku?" Apa tadi dia? Ataupun dikatakan, siapakah musuhmu dari umatku? Maka iblis pun menjawab. Yang pertama, dia kata, jawapan iblis, dia kata ada 15 golongan yang jadi musuh. Yang pertama, engkau ya Muhammad, yang aku benci engkau. Kerana apa iblis benci Rasulullah? Kerana Rasulullah membawa hidayah daripada Allah, bawa Islam dan bawa hidayah, dan memberi hidayah kepada Allah, bawa Islam dan Allah beri hidayah kepada orang manusia daripada kemungkaran tu ke kegelapan, ke cahaya. Okey, keterangan. Dan kedua, siapa selepas aku? Imam yang adil. Itu nombor dua. Sebab tu dikatakan dalam sebuah hadis yang lain, 7 golongan yang dapat naungan daripada naungan Allah pada hari kiamat. Yang pertama adalah Al-Imam Adil, atau ketua yang adil. Jadi kita boleh menjadi ketua keluarga yang adil. Kita pun salah satu insya-Allah mendapat 7 orang golongan yang dinaungkan oleh Allah SWT. Okey, jadi itu nombor 2, ketua yang adil atau imam yang adil. Yang ketiga, orang kaya yang tawaduk. Orang kaya, dia kaya, Allah berikan nikmat pada dia, dia tawaduk, dia rendah diri, dia menjalankan tugas dia, dia keluarkan harta dia jalan Allah. Itu semua tawaduk, merangkumi semualah. Okey. Yang keempat, peniaga atau pedagang yang jujur. Orang yang berniaga, tak kira apa perniagaan, kena jujur. Sebab apabila dia jujur, syaitan, iblis tidak ada sultan atau kekuatan untuk goda dia. Dan iblis kata, orang yang jujur, peniaga yang jujur, itu adalah musuhku.
Itu yang dikatakan nombor 4. Yang kelima, orang alim yang mengerjakan salatnya dengan khusyuk. Orang alim yang mengerjakan salat khusyuk pada Allah SWT. Okey. Dan seterusnya, yang keenam, orang mukmin yang suka memberi nasihat di antara satu sama lain. Sebab tu dalam surah Al-Asr, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orang yang suka memberi cakap yang benar, nasihat yang benar, dan kesabaran, dan memberi nasihat sabar kepada orang yang ditimpa kesusahan dan segala masalah. Okey. Itu kalau kita lihat. Dan yang ketujuh, orang mukmin yang sayang menyayangi. Dia sayang kepada saudaranya. Sebab tu dalam hadis tadi, 7 golongan, salah satu orang yang cinta kepada saudaranya kerana Allah. Bukan kerana dia kaya, bukan kerana sesuatu, tapi dia sayang kepadanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ke-8, musuh iblis dikatakan, yang iblis tak suka, orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Bila dia buat salah, dia bertaubat. Bersalah sikit, dia taubat. Dia bertaubat kepada Allah. Dia katakan selalu bertaubatlah. Ternyata taubat kepada Allah tiap-tiap hari. Rasulullah bertaubat 100 kali. Macam mana bertaubat? Kita istighfar 100 kali Rasulullah. Kita tak sampai 100 kali pun istighfar. Tapi Rasulullah tiap-tiap hari 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rasulullah telah dijanjikan syurga oleh Allah. Tapi kita ni tidak dijanjikan lagi, pun malas nak beristighfar kepada Allah. Jadi kita lihat orang yang selalu bertaubat. Bukan bertaubat, selalu. Mana selalu tu? Dia terusan. Semoga kita termasuk orang yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita mengingkar atau kita berdosa kepada Allah. Dan yang ke-9, orang yang wara'. Orang yang alim, yang wara'. Okey, wara' ni dia selalu dia menghindarkan yang haram. Dia mereka wara'. Okey. Dan yang ke-10, orang mukmin yang selalu dalam keadaan suci. Keadaan suci dalam pakaian, dalam anggota badan dia, apabila dia selalu beruduk. Itu suci lah tu kan. Okey. Kalau kita beruduk, syaitan tidak akan ganggu kita. Itu nikmat berwuduk. Orang nak sihir kita pun tak boleh kena, kerana ada protection daripada wuduk yang diangkatkan oleh kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang lah tu, gitu kan, ambil wuduk. Okey. Dan yang ke-11, orang mukmin yang selalu bersedekah. Itu yang paling dibenci oleh syaitan. Kadang-kadang kita nak sedekah 10, alah $5, alah $2 sudah, 50 sen kadang kita letak, tak apalah, yang penting sedekah juga. Tapi yang paling banyak kita bersedekah akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana orang yang bersedekah banyak kelebihan yang dia dapat. Satunya, Allah panjangkan umur dia. Kedua, Allah jauhkan balak. Ketiga, Allah murahkan rezeki. Keempat, Allah berikan dia ketenangan hati. Kelima, Allah angkat darjat dia. Banyak orang yang dikatakan suka bersedekah. Okey. Dan ke-12, orang mukmin yang berakhlak mulia. Walaupun dia akhlak yang mulia, sebaik-baik akhlak di sisi ada akhlak Rasulullah yang mulia lah. Sebab tu orang kalau belajar tinggi, akhlak tak baik pun tak guna. Okay? Kita ada PhD, kita ada master, kita ada apa, doktor, tapi akhlak kita buruk, na'udzubillah min zalik. Okay? Jadi kerana akhlak itulah yang mencerminkan kita sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana akhlak Rasulullah akhlak yang mulia. Dan seterusnya, yang ke-13, orang mukmin yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Khairukum anfa'u linnas. Sebaik-baik kamu orang yang beri manfaat kepada orang lain. Itu pun salah satu dibenci oleh iblis. Yang ke-14, orang yang menghafal Al-Quran dan selalu membaca Al-Quran. Ini tadilah, kalau kita tahu kita baca Al-Quran, kita dikatakan ahlullah. Okay? Kita keluarga Allah. Okay? Orang yang menghafal Al-Quran dan baca Al-Quran, paling syaitan paling benci pada dia. Dan yang ke-15, orang yang berdiri untuk mengerjakan salat malam sedangkan orang lain masih tidur. Nampak? Itu yang syaitan paling tak suka, salat malam. Selalu Rasulullah tak pernah tinggalkan salat malam. Okey. Jadi kita lihat begitulah nikmat
yang diberikan oleh Allah pada 15 tadi. Itu yang syaitan tidak suka. Kemudian Rasulullah tanya kepada beliau, wahai syaitan, wahai iblis, berapa banyak kawan-kawan daripada umatku? Tadi berapa banyak musuh-musuh daripada umatku, sekarang berapa banyak kawan-kawan daripada umatku? Dia kata, iblis kata ada 10 orang. 10 orang. Yang pertama, ketua atau hakim yang tak adil. Tadi adil tapi ni tak adil. Okey. Orang kaya yang kedua, orang kaya yang sombong. Kaya tapi sombong, bongkak, takabur, auzubillah. Okey. Dan yang ketiga, pedagang atau peniaga yang suka menipu, tak jujur. Itu yang syaitan suka. Dan keempat, peminum arak. Orang yang suka meminum arak. Dan yang kelima, orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu yang syaitan paling suka. Tak kisahlah tak putuskan silaturahim dengan kawan, dengan adik-beradik, dengan saudara, dengan sahabat andai, dengan sesiapa. Apabila kita putuskan tali silaturahim, terputus kita dengan rahmat Allah. Orang yang memutuskan silaturahim tidak akan dapat masuk syurga Allah. Na'udzubillah min zalik. Dan yang keenam, orang yang memakan harta riba. Na'udzubillah min zalik. Dan yang ketujuh, orang yang pemakan harta anak yatim. Okey, dia jaga anak yatim tapi dia makan harta anak yatim. Dia tak kisahlah anak yatim nak jadi apa. Dan yang ke-8, orang yang melalaikan solat. Lalai solat, tak payahlah nanti bersolat nanti dah. Besok solat pun boleh, masa masih panjang. Orang lalai itu kan adalah sahabat-sahabat syaitan. Okey. Dan yang ke-9, orang yang tidak mau membayar zakat. Orang yang takut keluarkan zakat kerana dia takut apa? Takut miskin. Padahal mereka adalah orang-orang yang dikatakan kawan-kawan syaitan. Okey. Padahal orang yang keluarkan zakat, Allah akan merahmatkan kehidupan dia. Tapi orang yang pegang zakat, tidak keluarkan zakat, harta yang dipegang akan jadikan di yaumul qiyamah seekor ulal yang nama dia akra, yang kepala botak, yang akan memakan orang yang tidak keluarkan zakat. Itulah syaitan dan iblis suka pada mereka sebab tidak keluarkan zakat. Okey, kan? Dan yang ke-10, orang yang banyak berkhayal. Khayal, oh nanti aku nak jadi ni, oh nanti aku nak jadi itu, oh kalau aku gini, khayal. Okey, berkhayal tapi tidak melaksanakan perbuatan. Khayal terus akan jadi, kalaulah aku gini, kalau aku tidak, tapi tidak berusaha. Okey. Dan mereka semua adalah dikatakan kawan-kawan syaitan. Jadi kita lihat begitulah sedikit sebanyak 15 musuh syaitan, 10 kawan-kawan syaitan. Semoga dengan pembentangan ayat Al-Quran tadi dengan hadis-hadis yang telah saya sampaikan, semoga kita terhindar daripada sifat-sifat mazmumah. Okey, yang baik datang pada Allah, yang kurang baik datang pada diri yang lemah. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.